Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis pada pagi ini, Sama. Puan Admin, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam, kita dapat sama-sama berkumpul dalam satu ruang, walaupun bukan secara fizikal, tetapi saya kira di mana pun anda berada, bagaimana anda online, itu tidak menjadi satu masalah untuk kita sama-sama berkongsi sesuatu, terutamanya ilmu yang saya kira sangat menariklah untuk kita manfaatkan bersama. Jadi sebelum tu tuan-tuan, yang saya kasih sekalian, kalau tengok kepada gambar poster yang tuan-tuan tengok lah di hadapan tuan-tuan, dan dengan tajuk 100 sejarah 133 wira terbilang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok kepada kitab tu, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang baru pertama kali jumpa ataupun nampak gambar dalam poster tersebut, ataupun barangkali tuan-tuan ada yang membeli ataupun yang telah pun mendapatkan kitab tersebut. Tapi untuk makluman semualah yang ada di sini, saya secara peribadi, kitab yang saya gunakan ini adalah merupakan kitab yang saya gunakan di surau untuk saya mengajar. Dan kalau tengok kepada tajuk dia pun tajuk sirah tuan-tuan. Bila kata sirah ataupun sejarah ni, sudah pasti kita agak berbeza lah berbanding tadi tu. Saya perasan Ustaz ada share sikit lah berkaitan dengan hukum hakam lah, berkaitan dengan perkara fiqh. Dan sebenarnya banyak surau-surau kalau kita tengok di Kuala Lumpur, di Selangor ni, membahaskan perkara-perkara berkaitan dengan fiqh lah, fiqh tafsir hadis. Dan saya sendiri pun ada jugalah tuan-tuan, di beberapa surau juga yang mengajar berkaitan dengan bab fiqh, terutama tentang bab solat. Cuma pada pagi ini saya diminta oleh urus dia untuk menyampaikan satu kupasan lah. Kalau tengok kepada kitab yang saya nak bawa ni, sebenarnya kitab ni saya dah baca hampir dekat 5 tahun dah tuan-tuan, di surau ni, termasuklah waktu PKP yang lepas. Di lama lah, lama sangatlah surau yang menggunakan kitab ni saya baca. Dan saya bukan baca semua tuan-tuan, saya baca sebab kitab yang ada di tangan saya ni dia adalah penceritaan. Bila kata kita sirah ni tuan-tuan, penceritaan ni, kadang-kadang kita tak sama tuan-tuan. Dia tak ada macam fiqh ada kefahaman, ada soal jawab, ada melibatkan hukum sebagainya. Tetapi sirah ni tuan-tuan, dia melibatkan kepada sebuah pengkisahan. Terutama tuan-tuan, apa yang saya nak bawa pada pagi ni, mungkin dalam waktu 1 jam lebih kurang lah, insyaAllah saya cuba habiskan sehingga pukul 10 pagi, memandangkan hari di hari Jumaat. Dan bila saya tengok kepada tajuk-tajuk yang dalam kitab ni, sebenarnya dia banyak tuan-tuan. Sebab tu dah tajuk depan ni 133 ni sebenarnya di kalangan para sahabat. Ada di kalangan para sahabat yang kita pernah dengar cerita mereka, ada di kalangan para sahabat yang mungkin pertama kali. Dan pagi ni saya nak bawa
dua pengkisahan tuan-tuan, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dua-dua ni saya percaya tuan-tuan mungkin pernah dengar ataupun ini pertama kali mendengar kisah mereka, dan saya pilih ni berdasarkan kepada pemerhatian saya, ini kisah yang antara yang terbaik lah, yang boleh kita jadikan panduan, yang boleh memberikan satu motivasi semangat untuk kita. Sebab sirah ni tuan-tuan ya, secara peribadilah kalau saya sendiri untuk ubat, sebagai ubat rindulah, kita kata rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada kota Madinah, rindu kepada kota Mekah, yang mana mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang ada di sini pernah pergi ke sana ataupun baru pulang daripada sana. Dia pasti tuan-tuan, tak ada orang tuan-tuan yang saya jumpa ataupun saya bertanya bila dia dah pergi ke Mekah, Madinah, kalau diberi peluang untuk pergi lagi, dia kata tak nak. Jarang tuan-tuan saya jumpa orang yang cakap lagu tu. Dan kebanyakan bila pergi tuan-tuan, walaupun baru balik, katalah semalam baru balik daripada Mekah, Madinah mengerjakan umrah contohnya, apatah lagi tuan-tuan ada di kalangan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang mungkin pada tahun ni mereka dapat menunaikan ibadah haji, pasti tuan-tuan akan terbit dalam bibit percakapan, perkataan mereka, kami nak pergi lagi, kami rindukan Madinah, kami rindukan bumi Madinah, kami rindukan bumi Mekah, kami rindukan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Raudah. Jadi disebabkan itu tuan-tuan, dia jadi ubat tuan-tuan. Ubat kepada hati-hati kita ni, kadang-kadang tuan-tuan dia perlu dipujuk dan dibelai dengan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kisah-kisah penceritaan di kalangan para sahabat, dengan kisah-kisah penceritaan di kalangan salafus salih, supaya apa tuan-tuan? Supaya diri kita ini sebenarnya lebih dekat dan hampir untuk melakukan ibadah. Kerana hari ini tuan-tuan, ramai orang yang bercakap nak melakukan ibadah, nak melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dari sudut roh dia tuan-tuan, dia tak ada tuan-tuan. Penghayatan tu tak ada. Kadang kita boleh tuan-tuan mampu untuk baca Quran, ya, baca Quran, kadang satu hari kita boleh habiskan satu juzuk. Kadang-kadang tuan-tuan satu hari kita boleh baca lebih daripada yang kita baca satu juzuk ataupun lebih lagi tuan-tuan. Kadang-kadang kita boleh tuan-tuan untuk bangun malam. Tiap-tiap malam kita bangun solat tahajud. Dan kita boleh tuan-tuan untuk qiyam sebagainya. Kita boleh sedekah pada orang, pada yang memerlukan sebagainya. Kita boleh melakukan perkara-perkara berkaitan. Tetapi tuan-tuan, hati kita ni dia tak tersentuh. Dia tak ada macam feel tuan-tuan. Contoh yang paling baik tuan-tuan, kita boleh check selepas mayang tuan-tuan. Selepas mayang, bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wirid macam biasa. Wirid la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Tak rasa apa tuan-tuan. Dia tak rasa. Rasa macam biasa je. Dengar pula ustaz ceramah, ustaz cerita bab ni, dia tak rasa tuan-tuan. Disebabkan tuan-tuan, kita kena perlukan sesuatu. Kita perlukan sesuatu tuan-tuan. Sebab tu kalau tengok tuan-tuan, kita buka sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang Nabi ajar kepada kita dan kita boleh praktikkan. Sebab saya tuan-tuan, bila saya mengajar bab sirah ni tuan-tuan, saya akan ambil point, saya akan ambil ibrah tuan-tuan di sebalik apa yang kita nak belajar daripada
penkisahan, penceritaan di kalangan para sahabat. Sebab apa tuan-tuan? Nabi SAW pernah tuan-tuan, setiap kali selepas mana selesai peperangan, Nabi akan panggil tuan-tuan. Nabi akan panggil anak-anak muda, kanak-kanak, remaja, dan dikumpulkan mereka ini tuan-tuan semata-mata untuk Nabi SAW menceritakan bagaimana hebatnya pahlawan-pahlawan Islam. Bagaimana hebatnya tentera-tentera Islam di medan jihad. Jadi tuan-tuan, bila dengar tuan-tuan, semangat anak-anak muda ni dia berkobar-kobar. Sehingga tuan-tuan bagi mereka bila dapat menyertai peperangan, bila dapat menyertai perjuangan bersama Nabi SAW, itu merupakan satu anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Jadi tuan-tuan insyaAllah itu sebagai satu mukadimah lah untuk pertemuan kita pada pagi ini. Dan saya tuan-tuan nak pilih dua pengkisahan kalau sempat tuan-tuan insyaAllah. Yang pertama, saya percaya kalau saya sebut nama sahabat ni, tuan-tuan mungkin kata, Ustaz, ini pertama kali kami dengar. Dan dua orang sahabat ni sebenarnya antara 14 orang yang syahid dalam peperangan Uhud, tuan-tuan. Siapakah mereka ni tuan-tuan? Yang pertama, sahabat yang pertama bernama Khaisumah. Khaisumah radhiyallahu anhu. Khaisumah radhiyallahu anhu, iaitu merupakan golongan Ansar. Siapakah golongan Ansar? Golongan Ansar ni tuan-tuan, mereka yang tidak berhijrah tetapi berada di Madinah. Mereka yang Nabi gelar kepada mereka Ansar. Dan daripada Ansar ni tuan-tuan, Khaisumah ini adalah daripada pemimpin, ketua daripada Bani Amr bin Auf. Ini tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh tengoklah, saya tunjuk sikit lah di hadapan tuan-tuan ni, ni kitab ni. Nampak ni kitab ni. Kalau tengok ketebalan kitab ni, hampir muka surat dia hampir 1,000 muka surat. 960 lebih muka surat dia, hampir 1,000, termasuklah isi kandungan sebagainya. Jadi tebal lah kitab ni. Dan saya pun kalau tuan-tuan tanya kepada saya, Ustaz, boleh tak kami dapatkan? Silakan. Carilah tuan-tuan bahan-bahan bacaan sebegini dan jadikanlah sebagai rujukan ataupun kita kata bahan untuk diceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya ia menjadi satu semangat inspirasi kepada generasi ataupun anak-anak muda kita sekarang. Okey. Baiklah tuan-tuan sebenarnya saya ni tak tahulah apa respon tuan-tuan macam mana apa respon tuan-tuan untuk kita punya online pada pagi ini. Tapi harapan saya supaya tuan-tuan dapat feedback dengan baiklah, insya-Allah. Dan kalau kata ada persoalan mungkin nanti tuan-tuan boleh maklumkan melalui chat, ruangan chat di sinilah, insya-Allah. Okey tuan-tuan pertama nama yang saya sebutkan di sini adalah Khaisumah radhiyallahu anhu. Siapakah Khaisumah ni tuan-tuan? Sebenarnya Khaisumah ni tuan-tuan Khaisumah ni ejaan dia tak apa, nanti saya type dalam ni saya type dalam chat ni, tuan-tuan boleh tengoklah. Dia ejaan Melayu tuan-tuan Khaisumah. Minta maaf tuan-tuan tak ada slide pula pagi ni. Ni Khaisumah. Khaisumah radhiyallahu anhu, daripada Bani Amr bin Auf. Okey. Sebenarnya Khaisumah ni seorang lelaki tua tuan-tuan.
lelaki tua uh, yang boleh saya katakan uzur lah. Dan dia ada seorang anak yang bernama Sa'ad. Sa'ad. Jadi cerita ni tuan-tuan bermula apabila Nabi SAW sampai di Madinah pada ketika itu, dan tidak beberapa lama selepas itu berlakunya panggilan untuk perang Badar. Bila kata perang Badar ni tuan-tuan, Nabi isytiharkan kepada para sahabat, maka sahabat-sahabat Nabi SAW semuanya semangat tuan-tuan. Semangat untuk menyertai peperangan Badar ni. Termasuklah Qaisumah ni tuan-tuan. Cuma jadi masalah sekarang ni, masalah hari ni, masalah sekarang ni tuan-tuan adalah Qaisumah ni tuan-tuan, dia kena buat satu pilihan. Pilihan macam mana? Sebab Nabi SAW sebut kepada para sahabat, mana-mana lelaki semuanya boleh pergi, melainkan yang perlu tinggal adalah mereka-mereka yang kena menjaga keluarga. Mereka-mereka yang mesti menjaga keluarga, iaitu yang ditinggalkan, termasuklah wanita-wanita, anak-anak sebagainya di Madinah. Dan Qaisumah ni tuan-tuan, ringkas cerita dia, bila dia dapat tahu saja Nabi SAW sebut macam tu, dia jumpa anak dia. Dia cakap dengan anak dia, bincang, dia sebut pada anak dia, wahai anakku Sa'ad, ayah ni dah tua. Kalau boleh, biarlah ayah yang pergi dahulu. Ayah dulu masuk untuk menyertai peperangan Badar. Kepada ketika itu peperangan Badar, dan Sa'ad kata tak boleh, wahai ayah. Sa'ad ni tuan-tuan, dia pun sama. Dia kata, wahai ayah, patut ayah yang duduk rumah tinggal. Ayah yang stay kat rumah. Sebab ayah dah uzur, ayah tak larat, ayah yang kena jaga keluarga kita. Biar saya yang pergi. Dia berlakulah tuan-tuan, macam sedikit orang kata pertentangan antara ayah dengan anak. Masing-masing nak pergi tuan-tuan. Masing-masing semangat untuk membuktikan kepada Nabi SAW untuk dapat panggilan jihad. Sebab jihad tuan-tuan, bila kata jihad, maka sudah semestinya mereka tahu syahid yang dan mendapat syurga itu adalah satu perkara yang paling utama dalam kehidupan mereka. Jadi tuan-tuan, pada ketika itu berlakulah undian. Saat ni dia kata tak payah, kita buat undian. Maka mereka buat undian dan keluarlah nama Sa'ad. Sa'ad anak yang dapat undian, dan akhirnya tuan-tuan, terpaksalah si ayah ni duduk di Madinah membenarkan anak ni untuk pergi berjuang. Dan bila dapat berita tuan-tuan, dalam peperangan Badar, salah seorang yang syahid, salah seorang yang terkorban adalah anak dia. Dan ini membuatkan Khuzaimah ni dia rasa cemburu tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi SAW ni, kalau dalam bab untuk ke depan, untuk beribadat ni, mereka belum melumpuh tuan-tuan. Mereka belum melumpuh. Mereka rasa macam kalau ada dengar contoh sahabat sekian dengan apa ibadat sekian, dan Nabi pula sebut, Nabi declare, okey, sahabat ni adalah ahli syurga. Mereka akan ada semangat, rasa nak bersaing. Ini benda yang ataupun perkara yang kita patut contohilah. Bukannya tuan-tuan, kita tengok orang lain semangat nak duduk dalam kelas-kelas ilmu macam ni, kita kata tak apalah, contoh. Kita kata tak apalah, saya ni sekian, bagilah peluang pada orang lain. Contoh paling mudah tuan-tuan, kita tengok kalau pergi mana-mana kelas minta maaf tu, kalau contoh orang lelaki lah, orang lelaki selalunya bila nak duduk depan, ustaz panggil ke sebagainya dalam kelas-kelas, rela duduk belakang je. Padahal tuan-tuan,
Sebenarnya kita duduk depan, kita lebih dekat dengan guru ni satu benda yang sebenarnya paling digalakkan dalam Islam. Okey. Berbalik pada cerita tadi tuan-tuan ya. Jadi Khaisumah tuan-tuan dalam buku ni tuan-tuan dia cerita dalam bentuk penceritaan. Ini saya buat poin-poin tuan-tuan ya supaya lebih mudah, dan kalau tuan-tuan nanti dapatkan buku ataupun kitab ni tuan-tuan boleh baca. Okey. Jadi Khaisumah ni tuan-tuan bila masuk dalam perang panggilan perang Uhud tuan-tuan, dia perang Badar, selepas tu perang Uhud. Di Khaisumah ni tuan-tuan jumpa dengan Nabi SAW. Jadi inilah berlaku satu dialog tuan-tuan. Dan kalau izinkan saya baca tuan-tuan dialog ni tuan-tuan, kalau kita duduk seorang-seorang, kita buka kitab ni tuan-tuan, kita baca tuan-tuan, dia akan rasa macam sebab tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan kalau anda kata tuan-tuan yang ada dalam online ni tuan-tuan mungkin bulan depan nak pergi ke Madinah ataupun Mekah, tuan-tuan akan pergi ke medan Uhud. Tuan-tuan akan tengok bagaimana bukit Uhud, gunung Uhud, dan di hadapan tersebut adanya makam syuhada. Dan inilah tuan-tuan kata-kata yang bagi saya kalau kita dengar, kita ulang tuan-tuan, kita hayati sama-sama, dia akan membakar semangat kita, membakar rasa kecintaan kita kepada Nabi SAW dan para sahabat tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan ya? Okay. Izinkan saya baca potongan kata-kata tersebut tuan-tuan ya. Kata Khaisumah ni tuan-tuan kepada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, wahai Rasulullah, pada waktu perang Badar dahulu, aku ni, kata Khaisumah ni, tidak ikut serta, padahal aku sangat ingin turut serta dalam perang tersebut. Disebabkan keinginanku yang berlebihan itu, kata Khaisumah, dia buat undian. Dia buat undian dengan anaknya nak menentukan siapa yang akan keluar pergi perang. Dan ternyata kata Khaisumah yang keluar itu adalah nama Sa'ad anakku. Dan Khaisumah pun sebut lagi kepada Nabi SAW. Ni Khaisumah tu jumpa tuan-tuan. Jumpa secara peribadi dengan Rasulullah SAW, minta kebenaran. Semalam aku bermimpi bertemu dengan anakku, wahai Rasulullah. Aku lihat wajahnya sangat berseri-seri. Ia berjalan-jalan sambil makan buah-buahan syurga dan minum air dari sungai-sungai. Ia berkata, aku sangat ingin engkau segera menemuiku di syurga. Aku telah memperolehi segala apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wahai Rasulullah. Rasulullah pun cakap dengan lemah lembut, wahai Rasulullah, demi Allah, aku sangat rindu untuk menemanimu di sana. Sekarang umurku sudah tua, tulang-tulangku sudah rapuh dan aku ingin segera bertemu dengan Tuhan. Maka doakanlah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada aku mati syahid kepada-Mu, sehingga aku boleh menemani Sa'ad di syurga. Maka bila dengar rayuan, bila dengar permintaan tersebut tuan-tuan, Rasulullah SAW tak sampai hati. Sebab Khaisumah ni sangat tua tuan-tuan, sangat-sangat tua. Dah tak larat uzur sangat. Tetapi tuan-tuan, Rasulullah benarkan. Dan Rasulullah SAW pun mengkabulkan permintaan dan berdoa. Supaya Khaisumah dapat bertemu dengan anaknya di sana. Dan akhirnya tuan-tuan Khaisumah antara mereka yang syahid. Syahid dalam peperangan Uhud ni tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan yang kita faham dalam peperangan Uhud, bila berlakunya satu ketumpukan tentera yang tersalah percaturan yang daripada bukit Jabal Ramah tuan-tuan, bukit pemanah, turun untuk mendapatkan harta rampasan di mana mereka terlupa yang mereka perlu melindungi Nabi SAW. Dan ketika itulah Khaisumah dan beberapa orang lagi sahabat tuan-tuan, mereka nampak kucar kacir.
Mereka nampak bagaimana sahabat dari golongan Ansar, daripada golongan Muhajirin lari tuan-tuan. Tinggalkan Nabi SAW. Dan hanya ada beberapa orang sahabat saja yang berjuang mempertahankan, melindungi Nabi SAW, dan termasuklah di situ Khaisumah. Dan akhir dia tuan-tuan dalam mana Khaisumah ini mempertahankan susuk tubuh Nabi SAW, akhir dia tuan-tuan, satu tombak tuan-tuan yang dibaling oleh tentera musyrikin tepat mengenai tubuh badan Khaisumah yang ketika itu mempertahankan susuk tubuh mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir dia tuan-tuan, Khaisumah Khaisumah ni tuan-tuan dia syahid pada ketika itu. Masya-Allah tuan-tuan. Dan inilah tuan-tuan satu bentuk pengorbanan. Kalau kita tengok sebenarnya apa yang boleh saya nyatakan dalam cerita yang pertama, usia tuan-tuan bukannya halangan, walaupun kita tahu kadang-kadang tuan-tuan dengan kodrat yang tidak seberapa, dengan tenaga yang kurang, tetapi dalam agama tuan-tuan siapa sahaja boleh memberi sumbangan. Apatah lagi kalau kita ni umur kita masih muda, umur kita tuan-tuan masih kita masih bertenaga, kita ada banyak masa, berilah sumbangan, bantulah agama kita tuan-tuan dalam bentuk yang sebaiknya. Dan contoh yang paling mudah tuan-tuan, kita korbankan masa kita korbankan duit, harta, wang ringgit kita semata-mata untuk agama. Contoh yang paling mudah, macam sekarang tuan-tuan berada dalam ruangan untuk mencari ilmu. Sebab ilmu ni tuan-tuan penting. Ilmu tuan-tuan adalah membezakan kita dengan orang lain. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, bila kita beribadat sekalipun, kita perlukan ilmu. Tujuan ilmu ni supaya ibadat yang kita lakukan itu dia ada roh tuan-tuan. Ini yang saya maksudkan roh ni tuan-tuan. Kita baca Quran, kita akan faham maksud isi kandungan Al-Quran. Kita solat tuan-tuan, kita seolah-olah tuan-tuan, solat kita nampak di hadapan kita itu Allah sedang memerhatikan kita walaupun kita tak nampak, tapi kita percaya dan kita yakin Allah sentiasa memerhatikan kita. Itu cerita yang pertama tuan-tuan, iaitu Khaisumah radhiyallahu anhu. Okey, harap tuan-tuan boleh bagi respon yang baiklah cerita tersebut, walaupun saya kira mungkin dia tak sama tuan-tuan macam kita baca hadis, macam kita baca kitab fiqh, macam kita baca kitab tafsir sebagainya. Okey. Cerita yang kedua tuan-tuan, kisah yang kedua ini juga adalah kisah dalam perang Uhud juga, iaitu melibatkan seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita dia pun sama tuan-tuan. Cerita pun hampir sama. Cerita dia hampir sama, iaitu bagaimana tuan-tuan kalau tadi tuan-tuan Khaisumah kehilangan anaknya pada peperangan Badar dan dia menyusul pada peperangan Uhud. Kisah kedua ni juga tuan-tuan sama juga melibatkan seorang ayah dan seorang anak. Tetapi kalau kita tengok tuan-tuan, sahabat ni pun saya percaya tuan-tuan, kalau saya sebutkan kata, Ustaz, baru first time kami dengar nama sahabat ni. Mungkin kita pernah dengar, ataupun tuan-tuan yang pergi ke medan Uhud, tuan-tuan boleh tengok nama sahabat ni yang tertera di medan Uhud tuan-tuan. Dan nama sahabat ni iaitu Zaid bin Sakan. Saya type sikit lah, Zaid bin Sakan, supaya tuan-tuan, ni ejaan Melayu tuan-tuan Rumi. Kalau tuan-tuan nanti boleh tengok kisah dia, ni Zaid bin Sakan radhiyallahu anhu. Okey. Jadi sama tuan-tuan, Zaid bin Sakan ni juga tuan-tuan, bila
berlakunya peperangan Uhud. Cuma dia tak ceritalah bagaimana dalam peperangan Badar yang lepas sama ada Zaid ini boleh tak boleh telah pergi ke Badar ataupun tidak. Cuma tuan-tuan, penulis dalam kitab ni disebut Zaid ni tuan-tuan dia ada anak. Dia bila mana dia masuk dalam peperangan Uhud, maka dia teringat anak dia yang bernama Ammarah bin Zaid. Saya type sikit supaya tuan-tuan lagi boleh cari. Boleh cari kisah ni kalau dapat. Ini nama anak. Anak kepada Zaid, iaitu Ammarah bin Zaid. Ammarah bin Zaid ni tuan-tuan telah kembali, telah syahid dalam peperangan Badar. Dan ketika mana peperangan Uhud tuan-tuan ni, bila mana Zaid ni juga sama macam Khaisumah. Bila tengok sahabat-sahabat lari tuan-tuan, sahabat-sahabat daripada bukit pemanah tuan-tuan, yang mana yang kita tahu bila kata ditinggalkan hanya beberapa orang sahabat saja tuan-tuan, di atas bukit pemanah, dan di situ terdapat tentera musyrikin yang turn back, yang U-turn semula untuk menyerang daripada belakang, dan berlakulah kucar kacir. Dan berlakulah kucar kacir di situ, dan yang mana mengakibatkan tuan-tuan ramai tentera Islam daripada Ansar dan Muhajir lari tuan-tuan. Dan hanya tinggallah beberapa orang sahabat saja. Dan ketika itu tuan-tuan sangat genting. Sehingga tuan-tuan ada lebih kurang 30 orang sahabat ni tuan-tuan yang sedang mempertahankan Nabi SAW ni tuan-tuan. Mereka kepung Nabi SAW, dan tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana mereka kepung, Nabi berada di tengah, dan dikeluar daripada kepungan ni tentera musyrikin sedang cuba untuk membunuh Nabi SAW. Dan ketika itulah Zaid ni tuan-tuan, dia dapat arahan. Dia dapat arahan daripada Nabi SAW bersama 7 orang sahabat, yang mana mereka ni akan duduk baris benteng yang paling akhir. Yang paling hampir. Dan Zaid ketika itu diceritakan oleh sahabat yang lain bagaimana mereka menjadikan tubuh badan mereka ini seperti perisai, seperti pagar yang mengelilingi Nabi SAW. Ammarah, siapakah nama anak yang tadi Ustaz ada termasuk tadi? Ammarah bin Zaid. Nama anak kepada Zaid ni Ammarah bin Zaid, yang telah pun syahid dalam peperangan Badar. Dan ni ayah dia pula yang bernama Zaid. Ayah dia ni tuan-tuan duduk paling hampir dengan Nabi SAW. Dan ketika itu tuan-tuan, Zaid ni dia tak ingat apa dah. Bayangan dia hanya nampak syahid. Mereka hanya nampak kematian. Beza tuan-tuan. Jadi bila kata kita tengok tuan-tuan, kita baca buku-buku sirah Nabi, bagaimana sahabat-sahabat dia ada kekuatan untuk berjihad ni tuan-tuan, bukan senang. Pergi untuk mati. Pergi untuk mati. Macam tuan-tuan pergi, kalau contoh kita lah, kita tahu kita nak mati tuan-tuan, kita takkan pergi. Tapi ni sahabat, mereka tahu mereka akan mati. Mereka akan mati dan mereka akan tinggalkan dunia ini selama-lama. Masya Allah. Bila kata macam tu tuan-tuan, Zaid ni dia tak fikirlah. Dia hanya fikirkan syahid. Dan dia hanya fikirkan dia akan bertemu dengan anak dia. Sama macam kisah Khaisumah, seorang ayah yang rindukan anak dia. Seorang ayah yang teringatkan bagaimana anak mendahului ayah dalam merebut syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir dia tuan-tuan, bila mana Zaid ni diceritakan dalam kitab ni tuan-tuan, sedang Zaid ni duduk seorang-seorang. Ada 6 lagi tuan-tuan sahabat dia, Zaid duduk paling depan. Maka tuan-tuan, pada ketika itulah lemparan tombak anak panah kena pada tubuh badan dia. Tubuh badan dia penuh dengan anak-anak panah, dengan tombak.
sehingga ia luka. Dan bila mana ia luka, tuan-tuan, Zaid ni dia tersungkur. Dan Masya Allah, tersungkur dan tertidur pula. Dia mati, tuan-tuan. Syahid. Dan syahid dia adalah di tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia, manusia yang paling mulia. Hebat, tuan-tuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tubuh Zaid ini, dan itu menjadi bukti bagaimana sahabat-sahabat yang mulia ini, bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sahabat aku ni, kata Nabi, bagaikan bintang di langit. Walaupun tuan-tuan kadang-kadang kita dengar tu sahabat ni, ini tak pernah dengar pun. Nama dia tak sehebat, tak sebaris dengan sahabat-sahabat ulung yang lain. Seperti Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Osman sebagai, tapi mereka ini tak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan itu, tuan-tuan, kita, tuan-tuan, ambillah satu pengajaran. Dan saya ingat, tuan-tuan, saya nak buat satu kesimpulan lah. Kesimpulan bagaimana kisah dua orang sahabat ini, yang mana mereka ini, tuan-tuan, dalam diri mereka tidak ada lain melainkan mereka ni rasa cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, tuan-tuan, bila kata kita ni ada cinta yang sangat-sangat tinggi, maka kecintaan tersebut membuatkan kita rasa tak ada apa nak buat satu benda, apatah lagi ia merupakan benda yang diarahkan oleh yang kita sayang. Contohnya Allah Ta'ala sebut, okey, ibadat sekian-sekian, tawaran sekian-sekian, dapat pahala sekian-sekian. Jadi kita tak ada nak kata tak apalah, saya tak nak buat. Sebab apa kita nak buat? Kerana kita sayangkan, kita cintakan Allah, kita cintakan Rasul, maka kita buat dengan sebaik-baik mungkin. Sebabkan itu, tuan-tuan, saya kira ini dua contoh lah, cerita bagaimana sirah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh menjadi ataupun mungkin menjadi satu pembakar semangat kepada kita untuk beribadat, untuk kita meneruskan sisa-sisa perjuangan hidup kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan, tuan-tuan, yang ada di sini dapat memberi satu semangatlah kepada diri tuan-tuan dalam kehidupan yang akan datang. Dan saya secara peribadi, tuan-tuan, menjadikan antara kitab-kitab sirah, tuan-tuan, sebenarnya kitab sirah ni, tuan-tuan, di pasaran banyak, tuan-tuan. Cuma tak nak kita ni nak baca ni, kadang-kadang hari ni orang kita dia tak suka baca, tuan-tuan, tak suka membaca buku. Jadi saya galakkan, tuan-tuan, untuk jadikan amalan membaca. Jadikan amalan baca sebulan sekali ke, pergilah ke kedai-kedai buku, dapatkan buku-buku sesekali lah. Kadang-kadang kita ni nampak buku-buku seperti fiqh, tafsir, hadis sebagai, tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan. Buku ni tak ada masalah. Beli banyak, tuan-tuan, bukan membazir. Tetapi kita mungkin tak baca hari ni, kita baca akan datang. Ataupun kita mungkin tak membaca dia, tapi anak-anak kita baca, cucu-cucu kita baca. Dan mungkin kita boleh memberi hadiah kepada orang-orang yang kita sayang, sahabat-sahabat kita, supaya ia menjadi saham akhirat kita. Sebab hari ni, tuan-tuan, nak buat baik ni dia tak susah, tuan-tuan. Tapi yang jadi susah bila mana kita tak mulakan. Yang kita tak mulakan inilah yang kita nak mulakan daripada awal. Dan saya kira, tuan-tuan, jam menunjukkan 9.51, saya pun tak nak panjangkan kalam. Tadi kita mula 9.10. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian saya untuk pagi Jumaat yang mulia ini. Saya harap mudah-mudahan, tuan-tuan, dapat manfaat daripada kisah yang saya sampaikan. Walaupun saya percaya kisah ni kalau kita boleh baca sendiri, kita boleh amati, kita boleh hayati, ia lebih baik. Sebab apa yang saya ceritakan ni, saya baca, saya cuba sampaikan dalam bentuk yang paling mudah untuk tuan-tuan semua dapat menghayati pula lah.
Jadi saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Mudah-mudahan ia dapat memberikan manfaat kepada kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang nak bertanya soalan? Ada yang nak bertanya soalan? Silakan. 1-2 soalan kot. Maaf Ustaz, Boleh, ada Ustaz? tunjuk kitab dia. Kitab tu ada pada poster pada Betul. gambarannya Poster. poster yang kita ada pada pagi ni. Boleh dapatkan ya. Dapatkan di kedai-kedai buku lah. Ya. Okey, baik. Rasanya tak ada soalan, sudah jelas Ustaz ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Khairul Ashraf atas perkongsian ilmu mengenai sejarah Wira terbilang di zaman Rasulullah SAW, yang mana sesungguhnya sejarah mereka dipenuhi dengan nilai-nilai suci dan luhur yang patut kita jadikan teladan bagi umat Islam. Dan semoga memberikan sedikit sebanyak manfaat dan kita mengambil kefahaman apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan semoga Allah kurniakan juga keberkatan rezeki dan umur kepada yang membantu menyumbang bagi kelab sahabat kita Al-Quran. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup majlis ini dengan tasbih kafarah nasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri ila ladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.